Kelas seterusnya GPS juga dilaporkan telah selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong secara maya dan Dr. January Amir, Fellow Majlis Profesor Negara bersedia di talian ketika ini dan semestinya kita nak memberi tumpuan kepada fokus kepada perbincangan saya dengan Profesor Dr. Ahmad Martada sebentar tadi yang memberi fokus kepada bagaimana pemilihan kabinet baru yang akan dibuat oleh Perdana Menteri yang baru. Assalamualaikum, selamat tengah hari Dr. January. Waalaikumsalam. Dr. January, kita bercakap mengenai fokus kepada pembentukan kabinet baru di bawah Perdana Menteri yang baru selepas ini yang mungkin akan berlaku pada minggu depan, kita tidak tahu. Jadi Dr. January, bagaimana Dr. January melihat dengan antara yang dilaporkan oleh Astro Awani semalam di mana Presiden Parti Rakyat Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut Masing yang juga merupakan Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang mencadangkan agar calon GPS sesuai untuk diangkat pada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jadi bagaimana Dr. January melihat perkara ini? Ya, baik. Saya ingin menjawab soalan itu dalam konteks semangat asal atau tujuan asal pembentukan Malaysia 58 tahun lalu, iaitu dengan Sabah, Sarawak, Singapura dan Semenanjung Tan Melayu sama-sama membentuk Malaysia. Jadi menjadi aspirasi dan harapan para pejuang pada waktu itu untuk Sarawak, Sabah khususnya diberi layanan yang sama dalam konteks pembentukan Malaysia. Malah persetujuan asal mereka itu dibuat untuk sama-sama membentuk Malaysia adalah disebabkan oleh keyakinan dan janji para pemimpin ketika itu untuk memastikan bahawa wilayah Sabah dan Sarawak ini adalah setaraf statusnya dengan Persekutuan Tanah Melayu dan juga Singapura. Jadi dalam konteks ini, saya fikir kita harus keluar daripada kotak pemikiran politik yang lama dengan melakukan satu anjakan paradigma yang betul-betul drastik dengan memikirkan ataupun mempertimbangkan dengan serius jawatan Timbalan Perdana Menteri untuk Sabah dan Sarawak, kerana saya percaya selepas 58 tahun kita mencapai kemerdekaan dan membentuk Malaysia. Jadi satu formula baru untuk bagaimana merencanakan memajukan Malaysia ke hadapan dalam konteks satu pembinaan negara bangsa, integrasi nasional dan juga memastikan jurang Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia dapat betul-betul dirapatkan dan juga wujud keseimbangan dari segi pembangunan dan sebagainya. Maka saranan Timbalan Ketua Menteri Sarawak itu dan juga sebenarnya saranan itu sudah pun dikemukakan beberapa tahun yang lalu lagi. Saya fikir sudah tiba waktu dan ketikanya untuk kali ini ya. Ini kalilah sekali lagi saya katakan bahawa masa yang tepat sesuai dengan semangat baru, semangat Malaysia baru yang kita nak lahirkan dan bentukkan selepas ini juga selari dengan saranan ataupun 7 langkah reformasi yang telah dikemukakan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Okey, Dr. January, kita melihat kepada tadi Dr. January kata itu adalah sesuatu yang wajar difikirkan oleh Perdana Menteri yang baru yang akan diumumkan nanti. Tapi kita melihat secara realistiknya Dr. January, kerana GPS ini tidak terlibat dalam mana-mana gabungan dan bergerak sendiri secara bebas di Sarawak. Tapi bagaimana dengan hanya 18 kerusi boleh meyakinkan gabungan yang bakal membentuk kerajaan nanti yang akan menjadi Perdana Menteri untuk membolehkan dengan 18 kerusi ini calon dari GPS boleh diangkat untuk jawatan tertinggi iaitu Timbalan Perdana Menteri. Adakah ini realistik sebenarnya? Sebelum ini saya nak tanya saudara, dalam konteks pembentukan PN sebelum ini seorang Perdana Menteri bagaimana dilantik? Adakah Perdana Menteri itu bercalon yang dominan dari segi politiknya? Itu dengan jelas sudah terang lagi bersuluh bahawa orang yang tidak ada majoriti pun boleh diangkat sebagai Perdana Menteri. Apatah lagi tanpa dukungan, ini saya nak tegaskan, tanpa dukungan parti GPS dari Sarawak tidak mungkin akan terbentuk Perikatan Nasional. Walaupun saya juga akui bahawa dalam konteks pembincangan kita sekarang harus diurus semacam size. We need to strike a balance. Keseimbangan antara tuntutan negeri dengan matlamat atau tujuan negeri dengan matlamat besar nasional ataupun negara.
Tetapi saya juga nak tekankan bahawa semangat Sabah dan Sarawak ini perlu juga diambil kira dengan serius kerana jurangnya amat besar. Jadi soal janji-janji dalam NCC3 yang janji asal pembentukan Malaysia dulu masih banyak lagi belum lagi tercapai, walaupun Sabah dan Sarawak banyak menyumbangkan dari segi pendapatan negara. Baik, Dr. Jendri, kita juga nak tanya, sekiranya bukan TPM, Dr. Jendri, sekiranya bukan portfolio TPM diberikan kepada pemimpin GPS dari Sarawak, apakah portfolio yang dirasakan sesuai dalam usaha membantu Sarawak terus maju dalam pelbagai sektor seperti untuk mencapai gagasan yang telah digariskan khususnya oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dengan 81 ideologinya untuk membawa Sarawak maju menjelang 2030 nanti? Ini satu soalan yang amat relevan, yang menarik. Saya fikir untuk di bawah BN dulu pernah dilantik seorang menteri, Datuk Seri Safiah Abdal dilantik sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar Wilayah, dan juga timbalan sebenarnya Datuk Alex ini juga. Jadi saya fikir salah satu langkah terbaik untuk memastikan Sabah Sarawak dan mengambil kira juga kepentingan seluruh Malaysia ialah dengan melantik seorang pemimpin kanan dari Sarawak untuk menjawat jawatan Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah untuk pastikan kita dapat bangunkan, pacukan pembangunan di luar bandar dari pelbagai segi termasuk dari segi prasarana untuk sekolah, jalan raya, klinik dan seumpamanya lagi. Hanya dengan itu, kerana orang Sabah dan Sarawak saja saya percaya faham akan masalah yang betul-betul wujud di kedua-dua negeri ini. Pemahaman yang amat mendalam bukan saja dari sejarah tetapi juga dari segi realiti yang berada di akar umbi Sarawak dan Sabah itu penting untuk memungkinkan kita melaksanakan dasar yang betul-betul sesuai dan serasi dengan aspirasi dan kehendak dan juga keadaan di kedua-dua negeri ini. Jadi tidak harus wujud berlaku sebelum ini juga ada menteri persekutuan yang jarang turun ke bawah, apatah lagi ke kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak ini. Okay, dan saya nak tekankan ada kawasan di Sarawak ini sebesar negeri di Semenanjung. Misalnya kawasan pilihan raya parlimen di Kapit, di Belaga dan sebagainya meliputi itu, ataupun di kawasan-kawasan lain di Sabah dan Sarawak ini. Jadi ini sekali lagi menuntut pemahaman yang betul-betul mendalam daripada mereka yang merumuskan dasar di peringkat nasional. Baik, Prof. Dr. Jendri, sebelum ini di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi fokus kepada Sabah Sarawak dengan wujudnya portfolio Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Jadi, harapan Dr. Jendri sendiri untuk melihat portfolio ini dikekalkan atau ditambah baik di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang baru ini, Doktor? Baik, satu yang menarik, ya satu pembaharuan yang telah dilakukan oleh timbalan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tempoh hari ialah dengan menubuhkan satu kementerian, iaitu Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, dan untuk secara khusus tangani isu-isu berkaitan dengan perjanjian Malaysia 63. Dan saya fikir di bawah kementerian itu kita perlu beri kredit bahawa agak banyak juga pencapaian ataupun kejayaan yang telah dicapai, khususnya dari segi bagaimana mereka tangani isu-isu yang menjadi duri dalam daging yang selama ini menjadi permasalahan atau rumutan penduduk di Sabah dan Sarawak. Dan saya percaya sebaik-baiknya kementerian itu dapat dikekalkan dan mungkin ditambah baik dari sudut-sudut tertentu. Dan dari segi formula hari itu dah cukup baik, iaitu seorang menteri dari Sabah, seorang menteri dari Sarawak, dan kalau kali ini saya fikir mungkin boleh digilirkan menteri dari Sarawak dan timbalan menteri untuk kementerian berkaitan dari Sabah pula. Untuk mereka tangani isu-isu yang belum lagi diselesaikan dengan tamat atau isu-isu yang masih tertangguh lagi di bawah pembincangan pelbagai jawatan kuasa bersama, jawatan kuasa khas kabinet, jawatan kuasa perundingan bersama, dan pelbagai majlis-majlis khas kabinet memantau pelaksanaan MACC3 ini. Jadi banyak jawatan kuasa, ada majlis, saya fikir seharusnya mereka dapat tangani isu itu dengan betul. Kerana saya difahamkan
untuk satu waktu beberapa bulan lalu seorang menteri di Sarawak menyatakan 5 perkara ada selesaikan, ada beberapa perkara lagi belum diselesaikan lagi, masih dalam perundingan. Betul. Jadi kita mengharapkan dengan adanya portfolio ini mungkin akan dikekalkan, mungkin tidak. Kita tidak pasti. Diharapkan isu-isu berkaitan dengan MA63 dapat diselesaikan dengan kadar segera. Tapi Dr. Jendri, bukan sekadar isu MA63. Saya nak bercakap mengenai isu infrastruktur, internet, masalah harga barang, masalah gaji, ekonomi dan secara keseluruhannya lah kita nak melihat bagaimana pentadbiran baru ini boleh mengekalkan sinergi yang baik dalam memberikan memberikan jaminan ekonomi dan pelbagai lagi kepada dua negeri di Borneo ini, Sabah dan juga Sarawak. Baik. Untuk Perdana Menteri baru dan Kabinet baru ini, kita ingin mereka selain daripada memberi tumpuan kepada negeri-negeri di Semenanjung, tumpuan harus juga diberikan kepada Sabah dan Sarawak daripada segi-segi ataupun bidang-bidang yang sudah sebutkan tadi. Kerana mengikut laporan, kadar kemiskinan di Sabah dan di Sarawak, khususnya di daerah-daerah tertentu itu masih lagi tinggi walaupun pelbagai langkah telah diambil oleh pelbagai pihak untuk lebih 5 dekad. Dan saya percaya keadaan sekarang lebih rumit lagi disebabkan oleh kesan daripada PKP dan COVID-19 ini apabila banyak golongan yang atas tu T20, M40 dan B40 tu jatuh ke bawah, dan sampai sekarang seluruh negara kita ada M60, 60% berada di dekat bawah. Dan saya percaya juga di Sarawak Sabah juga banyak berlaku penurunan dan kemiskinan itu semakin melebar dan semakin banyak. Jadi langkah terbaik adalah untuk memberi secara serius, menggubal dasar-dasar yang pragmatik dan praktikal yang sesuai dengan tuntutan masyarakat di peringkat akar umbi daripada semua segi yang saya sebutkan tadi. Okay, Doktor, saya nak nambah juga mengenai persepsi dan juga keyakinan rakyat, sebab kita tahu dalam beberapa tahun ini kita telah menghadapi beberapa pertukaran dalam tempoh selepas pada PRU dan kita lihat juga pada tahun lepas. Jadi bagaimana nak membolehkan rakyat di negeri Sarawak khususnya yakin dengan sebarang percaturan yang dibuat oleh GPS dalam masa yang sama, percaturan tersebut boleh menguntungkan mereka, Dr. Jendri? Baik. Jadi sementara GPS di peringkat negeri perlu terus melaksanakan dasar-dasar yang serasi dengan aspirasi rakyat melalui langkah-langkah ataupun inisiatif. Lebih 100 inisiatif telah diambil oleh Ketua Menteri Sarawak. Pada waktu yang sama, GPS perlu terus komited untuk pastikan apa yang telah dijanjikan dalam hari yang lalu dan hak-hak di bawah MA63 itu dapat diteruskan selain daripada projek-projek yang dibatalkan oleh PH dulu diteruskan, khususnya jambatan ataupun tuntutan tertentu di Sarawak ini. Dan saya percaya di pihak GPS mereka telah berusaha setiap upaya ke arah itu, dan yang paling penting sekarang ialah untuk terus menjalinkan hubungan yang baik, yang harmoni antara kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri Sarawak, kerana yang paling penting ialah untuk mewujudkan kestabilan, keharmonian dan sebagainya. Kerana hanya dengan wujudnya ciri-ciri yang berkenaan akan boleh meletakkan kita dalam di atas landasan yang betul bagi terus memacu pembangunan di Sabah dan di Sarawak khususnya. Baik, Doktor, saya nak tanya satu lagi soalan di mana secara jelas tadi kita tak tahu sebenarnya daripada semalam GPS dilaporkan telah menghantar satu nama untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong tentang sokongan yang diberikan kepada individu yang mana pun kita tak tahu. Tapi hari ini secara jelas tadi kita dah dengar daripada ulasan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang seperti memberi gambaran bahawa GPS memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang baru. Jadi semalam kami juga ada laporkan di Astro Awani di mana Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata tidak kecewa dengan tindakan pemimpin dari Sabah dan Sarawak, terutamanya gabungan Parti Sarawak yang tidak menyokong blok pembangkang untuk menerajui kerajaan baru. Jadi bagaimana Doktor melihat bagaimana sekiranya pemimpin-pemimpin dari Borneo ini bergabung, Dr. Jendri? Baik. Saya melihat tindakan yang diambil oleh GPS itu untuk tidak menyokong Datuk Seri Syafiq Abdal ataupun warisan, walaupun blok itu cuba merupakan calon mereka sendiri, ada disebabkan oleh pelbagai perhitungan politik yang pragmatik.
memang seidealnya Sabah Sarawak itu bergabung, kena terdapat 56 kursi dari Sabah dan Sarawak menjadi suara yang begitu betul kuat, yang padu. Tetapi saya fikir langkah yang diambil oleh GPS melalui Ketua Menteri Sarawak itu adalah satu langkah yang pertimbangkan. Nombor satu ialah mereka tidak mahu bekerjasama dengan DAP kerana DAP itu merupakan sebuah parti yang tidak serasi ideologinya. Harus kita ingat kembali, imbas kembali apa yang telah berlaku pada bulan Februari tahun lepas apabila cuba dibentuk satu kerajaan baru. PH telah cuba memujuk juga GPS melalui DAP, iaitu pengurusi DAP Sarawak Chong Chen Jen telah cuba memujuk Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg dengan meminta untuk beliau melupakan segala sekitar lama. Tetapi ternyata bahawa beliau tidak bersetuju untuk bersama-sama dengan DAP kerana pelbagai perkara buruk yang telah diambil oleh DAP, pemimpin DAP sebelum ini termasuk Menteri Kewangannya yang melabelkan ataupun tuduhan bahawa Sarawak akan muflis dalam 3 tahun, tapi selepas 3 tahun ternyata bahawa itu tidak betul. Itu hanyalah sebagai propaganda politik liar beliau. Yang kedua yang paling mengecewakan mereka ialah apabila banyak projek berbilion-bilion telah ditarik balik oleh Pakatan Harapan, khususnya diambil tindakan oleh Menteri Keuangan waktu itu. Dan saya fikir langkah sekarang mereka terus mau bekerjasama dengan Perikatan Nasional dengan menyokong, saya percaya menyokong Datuk Seri Ismail Sabri adalah kerana tradisi mereka sudah faham satu sama lain, jadi tidak ada kesangsian. Tidak ada kesangsian antara kedua-dua pihak ini, sedangkan antara PH dengan GPS ada kesangsian yang berlaku di situ. Maka saya tidak mengherankan mereka GPS telah membuat keputusan untuk bukakan satu calon, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Baik Doktor, saya nak tanya lagi sebab Doktor membangkitkan beberapa perkara seperti apa yang telah dinyatakan oleh bekas Menteri Kewangan semasa pentadbiran Pakatan Harapan iaitu Lim Guan Eng yang mengatakan Sarawak akan muflis dan laporan itu dibuat 3 tahun lepas, dan beberapa perkara lagi yang membuatkan mungkin tiada persetujuan ataupun tiada apa orang kata tak ada keserasian bersama dengan DAP itu sendiri. Tapi bagaimana sekiranya gabungan Parti Sarawak GPS dan Warisan ini, bagaimana Doktor melihat kesannya jika kedua-dua parti ini bersatu dan membentuk kerajaan di peringkat persekutuan? Bukankah lagi banyak kebaikan dan juga faedah akan mampu diperoleh oleh kedua-dua negeri ini? Mungkin persengketaan lama mungkin boleh diselesaikan, Dr. Jenry. Memang di atas kertas, memang itu ada suatu yang ideal. Jadi untuk kedua-duanya pemimpin Sabah dan Sarawak bergabung. Jadi sebab itu saya tidak hairan apabila Datuk Seri Safri Abdal agak kecewa dengan tindakan GPS. Tetapi saya masih yakin bahawa keputusan yang dibuat oleh Datuk Petinggi Abang Johari itu adalah sesudah mengambil kira sebuah kepentingan, termasuk input ataupun cadangan dan pandangan daripada pelbagai pihak dalam parti komponen GPS, iaitu PBB, PRS, SUPP dan PDP. Jadi itu saya percaya bukan keputusan itu bukan dibuat sepihak saja, tapi melalui pelbagai perbincangan dibuat dalam mesyuarat semalam. Baik. Dan mungkin ini antara soalan-soalan saya yang terakhir kepada Dr. Jenry. Kita bercakap mengenai, kita dah bincangkan mengenai MA63, kita dah bincang mengenai pembangunan infrastruktur, masalah pencapaian internet, masalah gaji yang diterima oleh pekerja di Sabah dan Sarawak. Jadi apa lagi jaminan yang mungkin rakyat di negeri Sarawak harapkan dengan langkah GPS memberikan sokongan kepada pakatan yang sedia ada ketika ini untuk terus memimpin negara, memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi apa lagi yang boleh diharapkan, apa lagi yang boleh dilihat oleh rakyat Sarawak sendiri selepas ini, Dr. Jenry? Yang menjadi isu yang terus menjadi duri dalam daging ialah dari segi belanjawan untuk Sabah dan Sarawak yang perlu terus ditingkatkan. Selain daripada pelbagai peruntukan yang telah dijanjikan di bawah MA63 ataupun semasa kita menubuhkan Malaysia 63 tahun lalu. Mengikut pengamatan saya, sekurang-kurangnya ada 5 geran yang dijanjikan, ada 5 geran
capitation grant, grant jalan raya, pertukaran khas, annual balancing grant dan juga annual escalating grant dan sebagainya, tapi kemudiannya telah dihentikan. Jadi grant-grant ini punya tujuan dan persetujuan pada peringkat awal dulu, tapi anehnya telah dihentikan. Jadi saya fikir dari satu dari segi grant, yang kedua adalah dari segi peruntukan belanjawan, yang ketiga saya fikir adalah satu yang betul-betul menjadi masalah sekarang ialah kerana ini di bawah tanggungjawab Persekutuan, iaitu dari sekolah-sekolah daif yang ada sekitar 1,000 di Sarawak ini. Jadi saya percaya rakyat Sarawak khususnya di bawah bandar yang menjadi pendukung kuat kerajaan dari dulu sampai sekarang mahu melihat komitmen dan kesungguhan Perdana Menteri baru, Kabinet baru ini nanti untuk pastikan bahawa masalah ini diselesaikan dengan tuntas dan bukannya penuh jadi kosong. Apatah lagi GPS telah pun membayar balik 1 bilion ringgit seperti yang dituntut oleh PH dan khususnya oleh Menteri Keuangan Lim Guan Eng tempoh hari, tapi ternyata bahawa mereka tidak kerajaan Pakatan Harapan telah tidak menunaikan janji mereka. Mungkin juga kerana tempoh singkat mereka memerintah. Baik Dr. Jenri, dan sekarang kita nak sekali lagi alihkan tumpuan ke Istana Negara di mana kelihatan sebuah bas masuk dan ada lambaian daripada beberapa ahli parlimen dapat disaksikan di situ. Tidak jelas, tapi saya pasti Daud akan kongsikan selepas ini bersama dengan kita. Dan tadi juga kelihatan sebuah kenderaan yang membawa Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sudah keluar meninggalkan Istana Negara. Dan beberapa ahli parlimen juga dilihat sedang memasuki menaiki kenderaan persendirian masing-masing, dan itu akan kami bawakan sebentar lagi dan laporan penuh bersama dengan Daud akan kongsikan perkembangan semasa di sana. Dan saya nak kembali mungkin bersama dengan Dr. Jenri. Mungkin visual ini boleh dikecilkan boxnya. Kita nak fokus untuk soalan yang terakhir kepada Dr. Jenri Amir. Dr. Jenri masih di talian ya, Dr. Jenri? Dr. Jenri masih di talian ya? Ya, masih. Okay, Dr. Jenri, ini soalan terakhir kepada Dr. Jenri untuk waktu ini. Bagaimana pula dengan rakyat? Rakyat tentunya sudah lesu, Doktor. Jadi apa yang boleh meyakinkan mereka, khususnya rakyat di Sarawak, untuk pastikan kestabilan politik ini kekal kerana rakyat seperti kita tahu sudah penat, Dr. Jenri? Baik, memang letih, penat, lesu, membosankan. Jadi yang diharapkan oleh seluruh rakyat di Malaysia, termasuk di Sarawak ini, adalah untuk melihat tiada pergeseran dan konflik politik selepas ini. Harus ada gencatan politik. Kedua-dua belah pihak termasuk pembangkang harus memberi kerjasama. Apatah lagi kita hanya kurang 20 bulan lagi untuk ada pilihan raya. Jadi sabar saja. Jadi perlu sabar. Tetapi pada waktu yang sama untuk bersikap adil, saya fikir kerajaan yang akan dibentuk nanti harus ambil kira semua 7 tawaran yang pernah dijanjikan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Dengan itu saya fikir kita boleh melangkah ke hadapan sebagai sebuah negara yang betul mantap demokrasinya. Yang kedua ialah untuk kerajaan yang akan dibentuk dan Perdana Menteri nanti untuk ambil kira pandangan-pandangan pragmatik yang realistik juga dari pelbagai pihak, khususnya pada pembangkang nanti.